Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live kelas online bersama saya Aizat Ismail. Okey, selamat pagi semua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan FB, followers serta anda yang mengikuti rancangan live kita pada pagi ini. Jadi sementara nak menunggu rakan-rakan yang lain masuk, saya mengharapkan sesiapa yang dah join ni, siapa yang dah join tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain, supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada pagi ini. Dan insyaAllah lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada apa yang saya ingin kongsikan sama-sama kita. Dan saya mengharapkan agar anda boleh bantu saya untuk meramaikan lagi participant ataupun peserta-peserta yang akan mengikuti kelas online kita pada pagi ini. Mudah je caranya, tolong tekan je button share di situ. Tekan button share dan kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda. Tak kisahlah anda nak kongsikan dalam anda punya personal account ke, anda nak tolong kongsikan dalam anda punya page ke, ataupun anda nak kongsikan kepada mana-mana group ke, terpulang pada anda. Yang penting kita cuba tarik seramai mana yang boleh rakan-rakan untuk join bersama dalam rancangan live ni, dan sama-sama kita berkongsi ilmu, berkongsi pendapat, dan kita cubalah jadikan apa yang saya cuba sampaikan ni sesuatu yang bermanfaat kepada semua, insyaAllah. Right? Waalaikumsalam. Saya dah nampak nama Razman di situ. Baru online. Terima kasih Razman. Tolong kongsikan Razman. Tolong kongsikan pada rakan-rakan yang lain supaya ramai lagi yang boleh join. Sementara nak tunggu rakan-rakan yang lain join tu, kita minta tolong siapa-siapa yang dah masuk tu bagilah salam, kenalkan diri masing-masing, supaya saya tahu yang anda dah bersama-sama dengan saya, insyaAllah. So kita bagi masa sikit, ambil masa lebih kurang dalam seminit 2 untuk bagi peluang kepada rakan-rakan yang lain join kita pada pagi ni, insyaAllah. Terima kasih. Siapa lagi yang dah bersama-sama dengan saya pada pagi ni, tolong kenalkan diri, tolong bagi salam, tolong maklumkan yang anda dah join bersama saya, supaya saya tahulah saya yang tidak berkesorangan lah pada pagi ni. Ada lagi rakan-rakan lain yang dah join kita pada pagi ni. Topik pada pagi ni yang kita ingin kongsikan adalah berkenaan dengan hak milik induk ataupun master title. Elok ke beli hartanah di bawah master title? InsyaAllah kita akan cuba kupas topik ni. Kalau ada persoalan-persoalan yang bermain di fikiran tuan-tuan perempuan semua, terutamanya berkenaan dengan topik yang saya ajukan ni, jadi bolehlah bertanya dengan saya. InsyaAllah saya cuba bantu, saya cuba jawab berdasarkan pada pengalaman dan apa yang saya ada lah. Dan saya mengalu-alukan rakan-rakan yang mana ada perkongsian ataupun ada apa-apa maklumat yang boleh bincangkan, yang boleh dikongsikan. Jadi saya mengalu-alukan rakan-rakan untuk berkongsi bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain lah. Jadi boleh letakkan di ruangan komen, dan kita sebarkan maklumat, kita sebarkan apa yang kita ada, apa pendapat kita. Jadi kita boleh bertukar-tukar pandangan di situ. Jadi siapa yang dah join tu tolong kenalkan diri anda. Sekurang-kurangnya saya dah tahulah anda dah join. Jadi macam yang saya war-warkan pada awal tadi, insyaAllah pada pagi ni kalau boleh kita nak bincangkan tentang hak milik induk ataupun master title. Apa yang dimaksudkan dengan master title, macam mana cara kita nak berurusan dengan hak milik yang dipegang di bawah master title, dan kita cuba perhalusilah mitos-mitos ataupun perkara-perkara yang mungkin tuan-tuan perempuan
risau ataupun takut, takut yang mungkin tak sepatutnya takut, tapi anda rasa takut disebabkan anda berurusan ataupun ingin membeli tanah yang dipegang di bawah masa title. Jadi kalau boleh hari ini saya nak kupas dan saya nak menghilangkan kerisauan ataupun puan semua, dan kita cuba bagi maklumat lah, bagi info yang sepatutnya tuan-tuan puan tahu lah berkenaan dengan masa title ni. Okay? Jadi saya nampak ada 4 orang yang dah join. Tu siapa lagi yang dah join ni selain Daripada Razman? Okay, minta tolong Teduh Reka. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Teduh Reka. Okay, rasanya first time kot Teduh Reka join ni. Okay, betul tak? So kalau dah banyak kali join tapi saya tak perasan tu, saya minta maaf sebab saya baru nampak nama Teduh Reka muncul pada pagi ni. Terima kasih Teduh. Nak panggil apa ni, Teduh ke nak panggil Reka? Macam-macam nama dia. Okay, terima kasih banyak-banyak. Tolong sharekan Teduh. Tolong sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Kita tarik lagi ramai-ramai rakan-rakan yang lain untuk join. Baru first time lah Teduh. Okay, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam Cik Jai pun dah join. Okay, good morning. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Jai. Okay, ni sahabat saya daripada Kota Baru Kelantan. Cik Jai ni juga seorang peguam hartanah yang sedang beramal, sedang mengamalkan undang-undang di firma guamannya di Kota Baru. Jadi rakan-rakan yang berada di Kota Baru tu, kalau nak berurusan dengan peguam hartanah, boleh kontak Cik Jai. Betul tak Cik Jai? Cik Jai boleh letakkan nombor telefon kat situ. Kalau tak keberatan lah, mungkin ada bakal klien yang nak kontak Cik Jai, boleh kontak direct dengan Cik Jai lah. Siapa-siapa yang berada di Kota Baru lah, terutamanya siapa yang nak berurusan dalam pembelian tanah ke, nak buat pinjaman bank ke, nak buat dokumentasi apa-apa pun berkenaan dengan tanah ni, boleh berhubung dengan sahabat saya lah, Cik Jai. Beliau berada di Kota Baru Kelantan. Okay, siapa lagi yang dah join ni? Okay, dan share. Terima kasih Tuan Azman. Terima kasih banyak-banyak. Okay, siapa yang dah join ni tolong sharekan. Tolong sharekan, kita kongsikan rancangan live ni supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita, dan insyaAllah lebih ramai yang dapat manfaat. Suara saya clear ke? Boleh dengar suara saya dengan jelas? Ataupun mungkin suara pecah-pecah ke, ataupun suara memang tak sedap, itu memang saya mengaku lah. Okay? Bukan nak tanya sedap ke tidak, nak tanya jelas ke tidak. Okay? Kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, okay, boleh komen di ruangan komen di situ, jelas dan boleh dengar. Tu Cik Jai dah masukkan nombor telefon dia. Jadi siapa-siapa sahabat-sahabat yang mengikuti rancangan live ni nak berurusan dengan peguam hartanah di Kota Baru Kelantan, boleh berhubung terus dengan Cik Jai. Itu nombor telefon yang dia dah bagi di situ. Okey. Jadi terima kasih Cik Jai, tolong kongsikan. Jadi apa-apa yang saya kongsikan pada pagi ni, kalau tuan-tuan puan ada sebarang pertanyaan lanjut, boleh terus letakkan pertanyaan tuan-tuan puan semua di dalam ruangan komen. Kalau ada nak share pengalaman ataupun nak share apa-apa perkara sekalipun, tak semestinya berkenaan dengan topik ni saja. Kalau ada pertanyaan lain yang mungkin lari daripada topik yang kita nak bincang pada hari ni pun, tak ada masalah, boleh je. Teruskan bertanya. InsyaAllah saya cuba nak menjawabnya dengan sebaik yang mungkin lah. Okey, kalau kita tengok semalam yang kita dah bincangkan tentang pasaran hartanah pasca COVID-19. So semalam kita dah memberi beberapa pandangan. Kita pun dah berkongsi pengalaman, dan dalam masa yang sama saya pun dah membuat beberapa saranan. Beberapa saranan yang saya dah buat, terutamanya kepada kerajaan lah. Okay, di samping kerajaan memberikan pakej-pakej ransangan, pakej prihatin rakyat, prihatin nasional, pakej moratorium yang dikeluarkan oleh Bank Negara, dan macam-macam pakej lagi. Yang semalam yang kita tengok, Tan Sri Muhyiddin Yassin PM kita pun dah umumkan pakej ransangan tambahan untuk golongan-golongan di bawah SME, yang mungkin berniaga di bawah industri kecil dan sederhana lah, PKS kan. Jadi antara saranan saya semalam, kita recap balik, kita ingatkan balik apa yang saya dah sarankan semalam. Ada 2 perkara sebenarnya, 2 perkara untuk pihak kerajaan perhalusi dan mempertimbangkan. Yang pertama tu adalah untuk merangsang balik industri hartanah. Kerajaan perlu memikirkan untuk abolish ataupun menghapuskan what we call capping dalam pinjaman perumahan untuk rumah ketiga dan seterusnya.
Jadi kalau sekarang ni capping tu diletakkan sehingga 70% sahaja pinjaman untuk rumah ketiga dan seterusnya. Jadi saya mengharapkan apa yang saya cuba nak minta ataupun mohon pada pihak kerajaan sekarang ni, pertimbangkanlah untuk hapuskan ataupun abolish capping sebanyak 70% tersebut, dan mungkin buka sehingga 90% lah financing tu, kita naikkan, kita upliftkan daripada 70% tu jadikan kepada 90%, khusus untuk pembeli rumah yang ketiga dan seterusnya. Ini insyaAllah boleh membantu dalam merancakkan lagi pasaran hartanah yang ada di negara kita lah, yang memang sudah sedia maklum, sangat-sangat terkesan, bukan setakat tahun ni bila COVID-19 melanda, daripada tahun beberapa tahun kebelakangan ni lah, daripada tahun lepas, daripada tahun 2018 lagi kita dah nampak dah kesan tu dah mula terasa. Jadi kepada rakan-rakan perunding hartanah, player-player dalam industri hartanah pun dah mungkin nampak dah daripada beberapa tahun yang lepas ni agak slow. Jadi kalau boleh kerajaan upliftkan 70% financing margin, kita upliftkan, kita naikkan jadi 90% kalau boleh. Jadi itu yang saya syorkan untuk syor saya yang pertama kepada pihak kerajaan. Syor saya yang kedua adalah untuk menghapuskan CKHT. CKHT kita hapuskan untuk pembelian untuk penjualan hartanah pada tahun yang ke-6 dan seterusnya. Kalau sekarang ni pada tahun ke-6 dan seterusnya tu ada lagi 5%, 5% cukai yang dikenakan. Jadi semalam saya ada buat saranan, kalau boleh kerajaan menghapuskan terus. Jadi maknanya untuk penjualan pada tahun yang ke-6 dan ke atas, tak perlu lagi kenakan cukai keuntungan harta tanah ataupun CKHT. Kalau nak kenakan cukai, terhadlah setakat 5 tahun yang pertama sajalah. Dan kalau boleh kadar cukai daripada tahun pertama sampai tahun ke-5 tu mungkin boleh di-revise balik, kita kurangkan sikit mungkin peratusannya tu, instead of 30% untuk 3 tahun yang pertama tu, kita kurangkan jadi mungkin lah 10% ke 15% ke, dan mungkin tahun seterusnya tu sampai tahun ke-5 tu kita kurangkan lagi, supaya ini boleh merancakkan lagi penjualan hartanah. Dan dalam masa yang sama, orang-orang yang mungkin terkesan dengan masalah pendapatan di kala PKP sekarang ni, di samping boleh dapat moratorium tu, mereka pun boleh memikirkan untuk melupuskan ataupun menjual hartanah yang sedia ada. Sekurang-kurangnya ini boleh meringankan beban mereka lah. Sebab kita tahu PKP ni bila kita berlaku asalnya 14 hari, kemudian disambung lagi 14 hari, dan kita tak tahu sama ada 14 April ni itulah titik noktah PKP ni akan berakhir. Mungkin akan disambung lagi, dan saya rasalah pada firasat saya memang akan disambungkan lagi. Kemungkinan bulan puasa ni pun kita akan berkampung di rumah sahaja. Kita tak boleh nak buat urusan seperti biasa. Dan daripada result yang kita tengok setiap hari di TV, Ketua Pengarah Kesihatan telah pun memaklumkan lah, kita perlu bersedia lah, kita perlu bersedia untuk menghadapi tempoh PKP yang akan dilanjutkan. Jadi saya harap dengan pelanjutan tempoh PKP itu bukan bermakna untuk menyiksa ataupun menidakkan hak kita untuk bebas ke mana-mana, tapi ini memang saya rasa tuan-tuan pun sedia maklum dan faham tujuan buat PKP ini adalah untuk memastikan bahawa wabak COVID-19 ini tidak tersebar dengan lebih dahsyat lagi lah. Jadi itulah yang antara yang saya fikirkan, saranan yang saya boleh fikirkan dalam masa terdekat ni, dua perkara tadi tu. Untuk upliftkan kita punya capping untuk margin financing daripada 70% untuk rumah ketiga tu, kita mungkin naikkan sehingga 90%, sama macam rumah pertama, rumah kedua juga. Itu yang pertama. Yang kedua, CKHT yang paling penting sekali bagi saya lah, untuk cukai keuntungan harta tanah pada tahun ke-6 dan seterusnya. Kalau boleh abolish terus, tak ada lagi. Kalau zaman dulu memang tak ada langsung. Tahun 2018 tu baru ada balik CKHT untuk rumah ke-6 dan seterusnya. Jadi itulah saranan saya. Semalam kita dah bincang perkara tersebut. Okey, saya nampak nama Tuan Azwan Detik Hartanah di situ. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Azwan. Siapa-siapa yang dah join ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Rakan-rakan yang mungkin baru pertama kali join kita untuk rancangan live ni. Sebenarnya setiap hari saya buat perkongsian daripada 19 hari bulan Mac hari tu sampailah ke hari ni. Alhamdulillah
kata apa, Tuhan mengizinkan saya udara secara live untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan untuk membincangkan topik-topik khususnya berkenaan dengan undang dan juga berkenaan dengan hartanah. Jadi saya kenalkan nama saya bagi siapa yang mungkin belum mengenali saya. Nama saya Aizat Ismail. Saya adalah peguam hartanah, berpengalaman lebih kurang dalam 18 tahun lah dalam bidang hartanah ni. Okay, dan pitch hartanah dan anda ni alhamdulillah saya telah wujudkan sejak tahun lepas. Dan setakat ni kita dah pun buat kelas secara offline. Kita ada anjurkan seminar. Kalau dulu sebelum wabak COVID-19 ni sebenarnya kita plan untuk pergi ke Kota Baru. Saya dengan Cik Jai tu sebenarnya dah merancang dah dengan sahabat saya seorang lagi, Cikgu Jamrus Property. Kita dah merancang dah untuk menganjurkan kelas strategi tarik leads, seminar tanah strategi tarik leads di Kota Baru. Tapi malangnya disebabkan wabak COVID-19 ni kita terpaksa batalkan lah. Kita batalkan dulu dan insyaAllah kita ada rezeki nanti kita akan buat lagi. Kita akan buat lagi di masa-masa yang akan datang insyaAllah. Okey, terima kasih Amirul. Amirul pun dah join. Okey, saya nak belajar berkaitan hartanah secara brief bagaimana ya. Okey, kalau Tuan Khairul, Tuan Khairul ni pun mungkin baru pertama kali kot join. Jadi kalau baru pertama kali Tuan Khairul, e-book yang ada tu sebenarnya saya dah pun war-warkan. Saya dah war-warkan. Kalau boleh tuan-tuan yang baru join kita, tengok dalam pitch hartanah anda, saya dah pinkan. Saya dah pinkan post saya berkenaan dengan e-book yang saya bagi secara percuma. Jadi tuan-tuan puan boleh dapatkan e-book tersebut melalui link yang saya dah berikan dalam posting tersebut. Kalau Tuan Khairul mungkin baru pertama kali join, tak apa, saya bagi link dia. Saya masukkan sekejap. Link tu saya dah postkan di ruangan komen. Tuan Khairul boleh dapatkan di link yang saya bagi tu. InsyaAllah isikan maklumat tu dan hantarkan kepada saya. Nanti saya akan emailkan. Siapa-siapa lagi yang mungkin berkehendakkan nak dapatkan e-book saya secara percuma, saya tak jual pun, secara percuma boleh dapatkan di link yang saya dah berikan tu lah. InsyaAllah. Alright, so teruskan dengan perkongsian kita pada pagi ini berkenaan dengan master title. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan perempuan mungkin biasa terdengar hartanah ni sebenarnya ada yang dipegang di bawah hak milik individu ataupun yang kita panggil individual title, dan juga ada yang dipegang di bawah hak milik induk ataupun master title. Biasanya bila pemaju perumahan ingin memajukan hartanah, memajukan satu projek hartanah, bila dia nak buat permohonan kepada pejabat tanah untuk pecah lot, setiap unit rumah tu dipecahkan dan mempunyai geran individunya yang tersendiri. Proses untuk pecah lot ataupun proses untuk mengasingkan setiap hak milik individu tu nak diasingkan, perlu mendapat kebenaran daripada pejabat tanah terlebih dahulu, dan proses tu perlu dihantar serah kepada pejabat tanah, dan pejabat tanah yang akan melakukan proses untuk pecah geran tersebut ataupun untuk pecah lot. Jadi maknanya kalau tuan-tuan perempuan beli hartanah, mungkinlah tuan-tuan perempuan beli hartanah pada tentang hak milik ni, hak milik individu ni, kita tengok kes-kes yang berlaku di mana SNP ataupun perjanjian jual beli yang tuan-tuan perempuan dah tanda tangani tu pada tahun 2017 dan ke belakang. 2010 ke, 2015 ke, 2016 ke. So kat sini saya nak beritahu, kalau katalah tuan-tuan perempuan dah tanda tangani perjanjian jual beli dengan pemaju perumahan pada tahun yang sebelum 2017, kebarangkalian tuan-tuan perempuan menandatangani SPA tersebut sebelum adanya hak milik individu. Sebab kebanyakan pemaju perumahan pada tahun 2017 dan ke belakang, yang sebelum 2017 tu, bila dia nak buat projek perumahan, dia tidak diwajibkan ataupun tidak dimestikan untuk subdivide ataupun buat pecah lot sebelum mereka boleh menjual hartanah yang mereka ingin majukan. Itu apa yang berlaku sebelum tahun 2017 lah. Tapi kebanyakan pemaju hartanah ada juga yang mengambil tindakan proaktif.
yang mengambil tindakan proaktif, di mana sebelum mereka menjual hartanah mereka, yang mana SPA-nya ditandatangani sebelum tahun 2017, mereka telah pun membuat proses untuk subdivide terlebih dahulu. Ada yang macam tu, especially untuk landed property lah. Landed property, rumah yang berstatus mungkin semi-D ataupun bungalow houses. Kebanyakan pemaju-pemaju yang ada buat projek perumahan untuk landed property, sama ada rumah tersebut adalah rumah semi-D ataupun rumah banglo, biasanya mereka telah pun memohon untuk mendapatkan grant individu sebelum mereka menjual hartanah tersebut kepada prospek buyer lah. Tapi yang saya nak sebutkan di sini majoritinya, majoriti daripada pemaju-pemaju hartanah ni, mereka hanya membuat urusan untuk melepaskan ataupun memecahkan grant ataupun memecahkan lot selepas projek perumahan tu dah dimulakan. Itu majoriti lah. Kalau tengok kalau tuan perempuan mungkin pernah come across kes-kes di mana pemaju-pemaju perumahan bila dia nak serahkan kunci, rumah, mereka serahkan sekali dengan grant. Ataupun kalau katalah tuan perempuan beli hartanah dan buat pinjaman perumahan, kopi grant original tu akan dibagi kepada pihak bank lah. Tapi tuan-tuan perempuan sebagai pemilik akan diberikan salinan photostat, ataupun salinan kopi untuk disimpan. Jadi untuk yang mana beli hartanah dengan pemaju, selepas adanya akta hak milik serata, akta hak milik serata ni maknanya bila dah digariskan di dalam akta hak milik serata tu, hartanah tu bila nak serahkan vacant possession ataupun serahkan kunci, mesti diserahkan bersama dengan hak miliknya, diserahkan bersama dengan gerannya. Tapi kalau ikutkan sebelum tu tak ada undang-undang, tak ada peruntukan undang-undang yang mewajibkan tuan-tuan perempuan sebagai pembeli, pemaju tu tak diwajibkan untuk menyerahkan kunci rumah ataupun hak milik kosong rumah tersebut bersama dengan hak milik serata. Tapi sekarang dah ada, alhamdulillah, bila wujudnya akta hak milik serata, perkara tersebut telah pun diperbaikilah. Maknanya sekarang ni pemaju sebelum nak serahkan kunci, dia kena pastikan hak milik serata tu dah dikeluarkan oleh pejabat tanah. Jadi bila dia nak serahkan kunci, dia serahkan bersama dengan grant serata. Kalau dulu tak ada, dulu yang saya cerita yang pasal hak milik induk ni, kes-kes yang terdahulu lah. Kalau tuan perempuan beli mungkin tahun 2017 dan ke bawah, 2017 dan sebelumnya lah. So bila beli, masa tu grant induk masih lagi belum dipecahkan. Pemaju ni bila dia buat satu projek perumahan, asalnya tanah tu mungkin, kalau katalah tuan perempuan beli apartmen ataupun beli kondominium, dalam SPA, dalam perjanjian jual beli yang tuan perempuan tanda tangani dengan pemaju, dalam SPA tersebut hanya memaklumkan tentang hartanah yang tuan perempuan beli ni dipegang di bawah hak milik induk, dipegang di bawah master title, nombor master title sekian-sekian. Dan unit tuan-tuan perempuan tu, unit apartmen kan ada banyak unit. Katalah satu projek apartmen tu, satu projek kondominium tu mungkin ada 500 unit. Jadi unit yang tuan-tuan perempuan beli tersebut, dia belum dikeluarkan ataupun belum ada lagi strata title. Itu yang berlaku sebelum 2017, sebelum akta milik serata diwujudkan. Jadi bila masih lagi dipegang di bawah master title, proses untuk pecahkan grant kepada daripada grant induk kepada grant serata ataupun grant individu tadi dibuat, proses tu akan memakan masa yang agak panjang. Dan siapa yang buat proses tu dibuat oleh pejabat tanah. Kenapa dia ambil masa yang panjang? Sebab ada beberapa steps ataupun beberapa prosedur yang perlu dipatuhi lah, especially oleh pemaju perumahan tersebut. Yang mana step ataupun prosedur ni ditetapkan oleh pihak pejabat tanah sendiri. So bila pemaju dah comply, bila pemaju dah mematuhi prosedur ataupun step yang telah ditetapkan oleh pihak pejabat tanah dan juga pihak berkuasa tempatan, barulah geran individu untuk tanah tersebut dikeluarkan. Jadi itu antara sebab kenapa pemaju-pemaju perumahan terdahulu bila dia buat projek perumahan, dia tak boleh nak bagi sekali dengan geran individu semasa kunci diserahkan kepada pembeli. Sebab dulu mereka tak diwajibkan ataupun tak required by the authority untuk buat demikian. Hanya selepas akta milik serata dikeluarkan ni baru dah dienforcekan ataupun dikuatkuasakan perkara tersebut. Alright.
katakan ada 100 lot tanah rumah teres, boleh ke developer pecah hanya 20 lot saja untuk developer buat promosi penjualan? Okey, kalau tanya dengan saya, sebenarnya tak boleh. Dia kena pecahkan ikut plan pemajuan yang dah dimuktamadkan oleh pemaju. Jadi kalau katalah dia nak majukan untuk 100 unit rumah dalam plot ataupun dalam hak milik induk yang ada. Katalah untuk buat 100 buah rumah teres lah sebagai contoh, rumah teres yang saya rasa lah yang Tuan Teduh Reka tanya ni untuk rumah teres. Okey, jadi bila developer ada sebidang tanah, tanah tu katalah lebih kurang dalam 10 ekar. 10 ekar. Jadi dia kena buat plan, dalam plan tu kena lengkap. Kalau dia nak pecahkan pada 100 lot, maknanya 100 lot tu yang dia kena buat dulu. Dia kena buat 100 lot. Bukan setakat untuk buat lot tanah untuk rumah tu saja. Dia kena sediakan allocation untuk rizab jalan, allocation untuk rizab TNB, allocation untuk rizab apa lagi, taman permainan, apa yang PBT, apa yang pihak berkuasa tempatan wajibkan, dia kena pastikan masuk dalam plan yang dia nak buat pecah grant tadi tu. Jadi bila dia nak buat satu-satu projek perumahan, sebenarnya daripada awal lagi mereka telah diwajibkan untuk submit kepada pejabat tanah dokumen pelan yang telah telah mematuhi garis panduan ataupun piawaian yang ditetapkan oleh pejabat tanah dan juga PBT. Okey, itu yang sebenarnya dia perlu buat lah. Jadi macam soalan Tuan Teduh Reka tu, kalau dia nak pecah lot untuk 20 unit rumah sahaja semata-mata untuk jalankan yang 20 unit rumah tu dulu, mungkin bagi saya dia kena submit mengikut fasa. Katalah tanah tu besar, dan perumahan tu dia nak pecahkan kepada beberapa fasa. Katalah fasa 1, fasa 2, fasa 3. Okey, fasa 1 ada 20 buah rumah, fasa 2 katalah ada 40 buah rumah. Fasa 3 katalah ada lagi 40 lagi buah rumah. Jadi kalau dia mengikut fasa dan tak ada apa-apa masalah. Dan kalau misal kata dia submit tu mengikut fasa, maka dia kena comply berdasarkan kepada fasa yang telah sahkan lah. Yang mana dia nak buat tu katalah fasa 1 dulu. Untuk 20 unit rumah ni untuk fasa 1 sahaja. Jadi yang dia kena perlu submit tu mungkin bagi saya lah, saya pun tak berapa arif tentang macam mana pecahan tu dibuat, tapi bagi saya untuk submission ke pejabat tanah tu, pendapat saya adalah dia kena submit bergantung kepada fasa yang dia nak majukan terlebih dahulu. Kalau dia risau, katalah dia takut nak submit untuk keseluruhan 100 unit ni, dia takut mungkin tak laku semuanya, jadi dia buat untuk fasa pertama. Jadi fasa pertama dia buat untuk 20 unit. Jadi bila dia buat untuk 20 unit ni, dia submit untuk fasa pertama sahaja. Jadi dia kena minitkan ataupun dia kena maklumkan kepada pejabat tanah dan juga pihak berkuasa tempatan yang dia nak buat permohonan untuk kelulusan pecah lot ni adalah untuk fasa yang pertama. Dan fasa-fasa berikutnya tu akan disusuli ikut from time to time lah, dari masa ke semasa. Okey, jadi itu yang saya rasa prosedur yang perlu dipatuhi oleh pemaju tanah macam yang Tuan Teduh Reka tanyakan tadi itulah. Okey. Jadi seterusnya okey, bila katalah pemaju ni tadi dia dah majukan hartanah tersebut dan buat under master title, tapi dalam masa yang sama master title tu memerlukan masa untuk diproses oleh pejabat tanah. Okey, masa yang diambil tu sebenarnya bergantung kepada compliance ataupun pematuhan daripada pemaju itu sendiri dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pejabat tanah dan juga pihak berkuasa tempatan. Okey, kalau dia dah comply dan dia dah patuh, insya-Allah pihak pejabat tanah untuk keluarkan geran tu akan ambil masa yang lebih singkat dan lebih cepat lah. Tapi kalau pemaju ni tak comply, pemaju ni ada perkara-perkara yang dia perlu buat tapi dia gagal untuk siapkan dalam tempoh yang tertentu, itu yang menjadi masalah untuk pecahkan geran tersebut. Okay, sebab bila sampai ke pejabat tanah dia biasanya akan buat ukur, akan hantar jabatan ukur untuk mengukur tanah tersebut di kawasan yang sebenarnya lah, untuk ukur dan letakkan batu, dipanggil batu sepadan. Bila dah ada batu sepadan kat situ, dah tahu dah dia punya kawasan tu berapa keluasan dia. Yang tu biasanya kita buat hak milik sementara ataupun HS. Kalau tuan-tuan tengok dalam geran tu kat bahagian atas sekali, tengok nombor geran tu HS. HS tu maksudnya hak milik sementara. Hak milik sementara tu maksud dia bukan hak milik sementara tu kita anggapkan sebagai hak milik tu berstatus pajakan. Bukan. Kadang-kadang kalau katalah tanah tu berstatus freehold pun, geran tu pun dia tulis HS dulu lah. HSM ke HSD ke. Sebab apa dia tulis HS? Sebab itu adalah belum final title lagi.
Dia belum final title, belum diukur halus. Belum diukur halus. Sebab tu kita tulis sebagai hak milik sementara. Bukan bermakna hak milik sementara itu adalah hak milik pajakan semata-mata. Okey, dan kebarangkalian hak milik sementara ni untuk tanah yang berstatus freehold pun ada juga. Okey, jadi apa yang tuan-tuan perempuan perlu tahu, bila geran tu belum diukur halus, diukur halus oleh pejabat tanah melalui jabatan ukur, maka geran tu dikeluarkan berstatus HS ataupun hak milik sementara. Okey, bila dia dah final, ukuran tu dah dibuat secara muktamad. Bila pejabat tanah melalui jabatan ukur dah memuktamadkan ukuran tanah tersebut, barulah geran tu dikonsiderkan sebagai final title dan hak milik sementara itu tu bertukar menjadi GRN ataupun menjadi nombor geran tu dah bertukar jadi GRN sebagai geran ataupun dah menjadi pajakan untuk tanah yang status pajakan lah. Pajakan tu biasa kat depan dia tulis PN ataupun PM. Kalau geran tu ditulis kat depan geran tu dia tulis GRN. Nombor geran tu GRN. Okey, jadi itu yang saya takrifkan lah sebagai geran. Nanti kalau ada masa kita akan kupas. Sebenarnya benda tu pun saya dah ceritakan sebelum ni. Tentang hak milik sementara dan juga hak milik yang final. Saya dah pernah buat kelas online sebelum ni. Tapi tak apa, kalau minta saya revise pun nanti saya akan cuba buat kelas online yang pada masa-masa akan datang untuk revise balik apa yang saya pernah kongsikan dululah. Okey. Tapi yang sekarang yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan semua adalah masa yang diambil untuk pecahkan lot ataupun untuk pecahkan geran tu bergantung kepada efisien ataupun tidak pemaju hartanah tu sendiri untuk comply dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pejabat tanah, dan dalam masa yang sama cepat ataupun tidak pihak pejabat tanah membuat proses untuk memecahkan lot ataupun memecahkan geran tersebut. Okey, jadi kalau katalah tuan-tuan puan, okey, klasik example yang saya nak beritahu kat sini, ada mungkin pemaju hartanah yang berstatus anak syarikat negeri. Saya tak nak sebutlah siapa tapi kalau kita tengok klasik example-nya, walaupun dia merupakan pemaju hartanah yang berstatus anak syarikat negeri, tapi kebanyakan hartanah-hartanah yang dimajukan oleh syarikat tersebut masih lagi belum dikeluarkan hak milik individu ataupun hak milik serata. Walaupun kadang-kadang dah berbelas-belas tahun dah, rumahnya dah siap, orang pun dah duduk, tapi masih lagi dipegang di bawah hak milik induk. Okey, jadi mungkin tuan-tuan perempuan boleh fikirlah, boleh nampak kot dengan kiasan yang saya beritahu tadi, syarikat anak milik kerajaan negeri, tapi masih lagi belum pecah geran, belum lagi dikeluarkan geran individu untuk rumah-rumah yang anak syarikat negeri ini majukan. Okey, dan memang besar, memang sangat-sangat orang kata banyak projek perumahan yang dia buat tapi masih lagi belum ada geran. Jadi tu yang kadang-kadang saya kata tadi, tak semestinya kalau katalah tuan-tuan perempuan ni jadi anak angkat ke ataupun anak syarikat daripada kerajaan negeri ke, proses tu untuk dapatkan geran tu dapat cepat, tak semestinya. Klasik example yang saya berikan tadi tu, walaupun dia adalah anak syarikat kerajaan negeri, tapi rumah-rumah yang dimajukan mungkin dah berbelas-belas tahun masih lagi belum ada geran individu. Okey, jadi itu yang saya katakan tadi, bergantung kepada proses yang dibuat tu. Compliance dia sendiri sebagai pemaju dan juga macam mana ambil masa di pejabat tanah tu, pejabat tanah punya pegawai yang menguruskan untuk pecah-pecahkan geran tadi itulah. Jadi itu yang kita inilah. Okey, saya nampak nama Asrul itu. Waalaikumsalam Asrul. Terima kasih selamat pagi Asrul. Sediakan sarapan dulu. Okey, alhamdulillah. Makan apa? Okey, terima kasih bagi yang dah join. Siapa-siapa yang dah join tu tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Okey. Alright, so kita move on kepada slide yang seterusnya. Okey, cakap-cakap tentang hartanah di bawah master title. Okey, saya percaya yang tuan-tuan perempuan biasa terdengar lah gosip-gosip. Gosip-gosip ataupun mungkin hearsay lah, yang kita boleh beritahu tu sebagai hearsay berkenaan dengan hartanah di bawah master title. Okay, so kalau kita tengok, kita go through akan kita rungkaikan satu persatu. Adakah benda ni mitos ataupun perkara tu betul-betul berlaku. Jadi kalau kita tengok cakap-cakap tentang hartanah di bawah master title ni, yang pertama proses jual belinya panjang.
Alright, so jawapan saya kepada tetapi isu yang pertama tu, sama ada proses jual belinya akan memakan masa yang lebih panjang berbanding hartanah yang dah ada individual title. Okey, jawapannya ya dan juga tidak. Okey, dia tak semestinya panjang. Kadang-kadang kalau kita yang menguruskan, katalah sekarang ni bila tuan-tuan perempuan nak buat urusan untuk jual beli, tuan-tuan perempuan macam yang saya dah sarankan banyak kali, saya dah beritahu, pastikan tuan-tuan perempuan berurusan, lantiklah peguam yang mahir dalam bidang hartanah, ataupun dalam bahasa undang-undang ni kita panggil sebagai conveyancing lawyer. Okey, lantiklah peguam yang mahir dalam bidang hartanah. Sebab peguam yang mahir dalam bidang hartanah ni insya-Allah dia boleh bantu untuk memudahkan ataupun mempercepatkan urusan pindah milik tersebut. Okay, so bila kita buat urusan, kalau kita lantik orang yang memang ahlinya, memang pakar dalam bidang tersebut, dia dah berpengalaman, dia dah berpengetahuan luas, dia dah boleh agak dah, dia dah beritahu dah, okay, next step nak buat apa. Kalau misal kata masalah jadi macam ni, apa troubleshooting yang perlu dibuat. Okay, jadi sebab tu saya beritahu tadi, kalau berdasarkan kepada apa yang tabu yang tuan-tuan perempuan dengar, proses jual belinya panjang, jadi jawapannya kalau tak tahu urus memanglah jadi panjang. Kalau tahu urus lebih kurang sama aja macam hartanah yang ada grant. Okay, so step-step yang perlu dibuat. Okay, ni kalau ada pen dengan kertas boleh ambil dan tolong catatkan. Ataupun saya nak minta siapa-siapa rakan-rakan yang dah join rancangan live ni, tolong tuliskan di ruangan komen supaya rakan-rakan yang lain boleh nampak dan boleh baca. Okay, kalau hartanah tu berstatus master title, okay, lawyer yang dapat instruction ataupun dapat arahan untuk menyiapkan dokumentasi perjanjian jual beli, perkara pertama yang lawyer tu perlu buat adalah step yang pertama sebelum kita nak tanda tangan ataupun nak execute SPA tadi, sebelum kita nak masuk perjanjian, nak tanda tangan perjanjian tu tadi, lawyer tu dah terima arahan, sama ada arahan tu dikeluarkan ataupun diberikan oleh perunding hartanah macam tuan-tuan perempuan semua, ataupun diberikan oleh klien secara directly. Okay, dokumen tu dah bagi, okay, katalah kita dah terima, sebagai peguam kita dah terima booking form daripada ejen, lepas tu kita dah terima SPA lama, kita dah terima IC punya photostat, semua dokumen yang saya dah senaraikan sebelum itu yang tuan-tuan perempuan perlu compilekan tu dah bagi kepada saya, dah emailkan kepada saya. Jadi bila saya dah terima benda tu, first kali saya kena check, saya kena check sama ada pemaju tu masih lagi wujud ataupun telah digulung. Itu perkara pertama yang saya akan buat. Saya kena pastikan sama ada pemaju tu masih lagi wujud, masih lagi syarikat tu masih lagi ada, ataupun syarikat pemaju tu dah digulung. Okay, itu perkara pertama yang saya perlu pastikan. Macam mana saya nak pastikan? Macam mana saya nak check perkara tersebut? Biasanya saya akan terus dapatkan nombor telefon. Saya akan terus dapatkan nombor telefon syarikat pemaju tersebut dan saya akan hubungi pemaju tersebut melalui telefon dulu. Okay, kalau katalah saya call tak dapat, nombor tu dah tak wujud lagi. Okay, jadi biasanya kita akan buat carian di Jabatan Insolvensi. Okay, so kita check dengan Jabatan Insolvensi untuk kita buat carian penggulungan syarikat ataupun yang dipanggil winding up search. Lebih kurang sama macam bankruptcy, tapi yang ni kita buat carian untuk memastikan yang syarikat pemaju tu dah digulung ataupun tidak. Jadi kita buat winding up search. Bila buat winding up search, daripada search tu akan keluar masih lagi wujud ataupun dah digulung. Okay, right. So bila dah dapat carian yang kita buat dengan Jabatan Insolvensi, kita dah check, katalah pemaju tersebut masih lagi wujud, tapi alamatnya kita tak ada, nombor telefon yang kita contact pun tak boleh nak dihubungi. Okay, jadi kalau jadi perkara macam tu, jadi kita boleh dapatkan maklumat tu daripada REHDA. Biasanya kita akan check dengan REHDA, Persatuan Pemaju Perumahan. Kita nak tahu kat mana syarikat tu sekarang, nak dapatkan alamat dia, ataupun mungkin paling-paling tidak pun kita boleh Google lah. Kita Google, kita tengok daripada directory yang ada, kat mana syarikat tu sekarang dan nombor telefon dia lah. Dan kita berhubung terus directly dengan syarikat pemaju tu. Okay, alright. So bila dah dapat nombor kontak dia, dah dapat alamat dia, kita terus berhubung dengan syarikat pemaju tu dan dapat bercakap dengan ada punya staff ataupun dia punya pegawai. Okay, kita terus tanyakan sama ada hartanah tersebut masih lagi dipegang di bawah master title ataupun individual title yang telah dikeluarkan.
Ni yang biasanya yang kadang-kadang lawyer yang buat urusan untuk conveyancing ni, kalau dia memang berpengalaman, dia akan buat apa yang saya beritahu tadi tu. Dan kalau dia mungkin tak tak berpengalaman, jadi kadang-kadang dia tak tahu lepas dah dapat kontak detail apa semua ni, apa yang dia perlu buat. Jadi bila kita dah kontak, kita dah tanyakan, Mr. Developer, hak milik individu untuk hartanah ni masih belum dikeluarkan ataupun dah dikeluarkan. Jadi developer akan reply. Biasanya bila kita contact tu, dia akan beritahu lah, untuk projek yang mana, untuk fasa mana, dia akan tanya dengan kita. Jadi kita perlu memaklumkan kepada pemaju tersebut, dan pemaju bila dah dapat maklumat tu, dia akan maklumkan, projek ni memang masih lagi under master title. So bila pemaju dah sahkan, dia under master title, soalan seterusnya yang lawyer akan tanya kepada pemaju adalah, tuan developer, sekiranya geran individu ataupun geran strata telah dikeluarkan oleh pejabat tanah nanti later on, adakah developer bersetuju untuk buat direct transfer ataupun perlu buat double transfer? So soalan yang seterusnya yang saya tanyakan tadi tu, adakah tuan developer akan buat urusan pindah milik secara direct transfer setelah grant itu dikeluarkan, ataupun perlu membuat urusan double transfer. Alright, saya takrifkan di sini. Direct transfer tu bermaksud daripada nama pemaju, dia terus transfer kepada nama pembeli yang baru. Kan kita tengah buat SMP sekarang kan. SMP yang kita buat ni sekarang ni subsale. Subsale untuk menjual daripada nama penjual sekarang ni kepada nama pembeli yang baru. Tapi hakikatnya geran tu belum dikeluarkan lagi. Bila geran belum dikeluarkan, jadi kita perlu cek dengan pemaju dulu. Bila geran dah keluar, nanti pemaju setuju ataupun tidak nak buat direct transfer daripada nama pemaju terus kepada nama pembeli yang baru, ataupun perlu buat double transfer. Double transfer kat situ maksud dia daripada nama pemaju, dia transfer dulu, dia pindah milik dulu kepada nama pembeli yang pertama, iaitu penjual sekarang ni. Bila dah buat atas nama penjual sekarang ni, barulah dia buat pindah milik yang kedua daripada nama penjual sekarang ni kepada nama pembeli yang baru. Itu kalau misalnya kata dia bersetuju untuk buat double transfer. Jadi itu soalan kedua yang akan peguam tanyakan kepada pemaju. So bila dah tanyakan dengan pemaju apa semua ni, pemaju dah bagi kesimpulan di situ. Seterusnya apa yang peguam akan buat? Peguam akan terus menyiapkan surat yang dipanggil request for confirmation. Surat untuk mendapatkan pengesahan status daripada pemaju hartanah. So surat tu kita akan tulis, kita akan masukkan maklumat-maklumat yang berkenaan, alamat hartanah tersebut, nama pembeli, nama penjual, lawyer tu mewakili siapa. Biasanya dalam kes ni lawyer mewakili pihak pembeli lah kan. Kalau misalnya kata lawyer untuk penjual tu dia ada lawyer dia sendiri, surat request ni biasanya lawyer penjual yang akan tuliskan kepada developer. Kalau misalnya kata pembeli yang ada lawyer tapi penjual tu tak ada lawyer, dia tumpang je lawyer yang sama, jadi lawyer pembeli yang akan tuliskan surat tersebut kepada pemaju. Proses ni dibuat sebelum SPA ditandatangani lagi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila kita sebagai peguam, kita dah tulis surat kepada pemaju, dalam SPA tu nanti sebenarnya kita perlu nyatakan status hartanah tersebut macam mana berdasarkan kepada conversation perbualan yang kita dah buat dengan pemaju tadi, dan juga berdasarkan kepada confirmation letter ataupun surat pengesahan yang pemaju dah balas kepada peguam. Selepas peguam hantar tadi tu, pemaju akan reply. Bila dah dapat reply daripada pemaju tadi, barulah kita akan memuktamadkan ataupun finalize terms and condition di dalam SPA tadi. Kenapa saya kata kena buat macam tu? Sebab proses ni lah yang akan memastikan yang peguam tak perlu buat kerja 2-3 kali. Maksud saya di situ, contoh katalah peguam yang buat urusan ni dia tak mahir, dia tak ada pengalaman lagi. Jadi apa yang dia buat, dia terus je prepare SPA. SPA dia entah mana entah dia ambil, dia main belasah aja, dia buat SPA tu ikut master title. Dia ikut master title punya SPA. Kalau misalnya kata dia ikut master title punya SPA, sedangkan status sekarang ni geran yang dah dikeluarkan oleh pejabat tanah tu memang dah tunggu masa je.
tunggu masa je nak daftarkan atas nama penjual. Maknanya first transfer tu tengah dalam proses nak dibuat. Tapi SPA tu dah buat under master title. Jadi terma yang ada di dalam SPA tersebut dah salah lah. Jadi bila dah salah, nanti bila geran tu dah keluarkan atas nama penjual, nak kena amend balik, nak kena betulkan balik SPA tersebut. Jadi untuk mengelakkan pembaziran masa di situ, tak nak ada berlaku apa-apa masalah bila kita dah prepare SPA, dua-dua pihak penjual dan pembeli dah sign, sedangkan SPA yang kita buat tu salah. So untuk menjimatkan masa dan untuk memudahkan urusan, jadi lawyer perlu bertindak, mendapatkan pengesahan daripada pemaju terlebih dahulu, baru dia boleh finalisekan SPA tu. Kepada rakan-rakan perunding hartanah, jadi saya nak bagi tahu di sini, jangan minta lawyer, kalau lah kata tuan-tuan perempuan ni deal dengan urusan master title sebegini. Ada saya kadang-kadang come cross sahabat-sahabat perunding hartanah saya yang mana dia kata, bos, boleh tak kita prepare SPA ni, kita buat aja SPA dulu sebelum dapat confirmation daripada developer. Sebab apa? Saya nak buat claim cepat. Lepas SPA sign, saya nak terus matikan stamp. Bila dah dapat stamping tu, boleh dah buat claim. Jadi jawapan kepada soalan tuan-tuan perempuan semua, rakan-rakan, sahabat-sahabat saya perunding hartanah yang saya kasihi, sebenarnya saya tak menggalakkan perkara tersebut. Sebab apa? Kalau kita tak dapat confirmation daripada pemaju lagi, yang mengesahkan status hartanah tu macam mana, sebenarnya SPA yang dah ditantangani itu pun mungkin ada flaw-nya, mungkin ada kecacatannya. Bila berlaku macam tu, dah satu kerja pula nak kena amend balik SPA yang dah salah tadi tu, nak kena buat balik lagi sekali. Jadi saranan saya, tunggulah, tunggu sehingga proses untuk mendapatkan confirmation letter ataupun pengesahan status daripada pemaju tu dah diterima, baru kita finalisekan terma yang ada di dalam SPA tu. Itu saranan saya untuk memudahkan urusan, supaya kita taklah buat kerja 2-3 kali nanti. Alright. Makan roti je. Allah, patutlah slim je badan. Alright, seterusnya bank susah nak bagi financing, tengok keadaan juga. So persoalan tentang isu yang kedua, bank susah nak bagi financing. Saya tak kata benda tu salah. Sebenarnya kalau tuan-tuan perempuan check status untuk hartanah yang masih dipegang di bawah master title ni, ada projek-projek perumahan yang memang kategorinya dah disenarai hitamkan oleh pihak bank. Dah disenarai hitamkan oleh pihak bank. Maksudnya bank dah blacklist dah projek tersebut. Kalau misal kata tuan-tuan perempuan dah check dengan bank, kalau katalah projek tersebut melibatkan pemaju yang memang bermasalah, memang bermasalah. Contoh klasik example di negeri Selangor ni, ada satu pemaju namanya Talam Corporation. Talam Corporation ni dah pun kena gulung. Projek-projek dia banyak dekat area Puchong, banyak juga dekat area dekat apa nama kawasan tu, Equine apa semua tu kan. So kebanyakan projek-projek di bawah Talam Corporation ni menghadapi masalah disebabkan pemaju tu dah digulung. Jadi tuan-tuan perempuan kena check dulu dengan pihak bank, sama ada projek perumahan tersebut boleh difinancekan ataupun tidak oleh pihak bank. Bukan semua, ada juga bank-bank yang mungkin memberi pelepasan ataupun membenarkan financing dibuat, walaupun status hartanah ataupun status pemajunya telah pun digulung. Ada bank-bank yang boleh buat macam tu. Tapi kebanyakan bank komersial ni dia tengok case to case basis lah. Kalau misal kata syarikat tu dah tak wujud, tapi dalam masa yang sama liquidator yang menguruskan, liquidator ni maknanya yang take over syarikat yang kena gulung tu, dia akan mahkamah akan melantik pelikuidasi atau liquidator untuk take over management syarikat yang dah kena gulung tadi. Kalau liquidatornya dah wujud, liquidatornya dah ada, dan dalam masa yang sama liquidator ni pun boleh dihubungi, tidak ada apa-apa masalah untuk liquidator ni mengeluarkan surat confirmation letter macam saya sebutkan tadi tu. Boleh mengeluarkan surat confirmation letter, boleh
Kita request apa-apa dokumen pun dia boleh bagi, dan proses untuk pindah milik tu boleh dibuat. Tidak ada masalah untuk proses pindah milik tu dibuat. Maka bank biasanya akan membenarkan untuk financing tu dilakukanlah. Alright. Okay, masa title dan tindakan peguam. Okay, Amirul Aizat dah tulis kat sini, peguam bertindak selepas terima arahan untuk memastikan pemaju masih beroperasi, menyediakan surat permohonan dan mewakili dalam corporation. Alright. So macam yang Azad beritahu tadi tu, yang saya sampaikan tadi, maknanya tindakan utama yang perlu dibuat oleh peguam, dia kena tulis surat kepada pemaju untuk dapatkan confirmation letter daripada pemaju lah. Bila dah dapat confirmation letter tu, barulah boleh teruskan dengan preparation of the SPA dan juga finalisekan SPA tu untuk stamping dan sign lah. Alright, so itu antara perkara yang perlu dibuat oleh peguam tu dulu. Okay, so yang klasik example yang saya beritahu tadi tu, kalau misalnya kata hartanah tu dimajukan oleh pemaju yang dah tak wujud, kebarangkalian untuk pemaju yang bermasalah ni, dia tak boleh nak teruskan dengan financing dengan pihak bank, dan nama pemaju tu dah disenarai hitamkan. Jadi mungkin dalam kes-kes begitu agak sukar untuk tuan-tuan perempuan nak dapatkan financing daripada bank. Dan kalau dalam kes macam tu, kalau saya boleh syorkan, cuba elakkan daripada membeli hartanah yang menghadapi masalah sebegitulah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan perempuan beli, katalah beli untuk tujuan nak duduk sendiri dan dalam masa yang sama tak berkehendakkan nak buat pinjaman dengan bank, maknanya self-financing, tak buat pinjaman dengan pihak bank. Jadi kalau berlaku dalam keadaan macam tu, dan memang katalah dapat good deal dalam kawasan tu, katalah hartanah yang lain berharga 300,000 dan ke atas, tiba-tiba rumah tu tuan-tuan perempuan dapat good deal, dapat harga 200,000 je, 200,000, dan dalam masa yang sama tuan-tuan perempuan fikir, ini memang rumah saya sampai saya dah pencen, sampai saya dah meninggal nanti, saya akan wariskan kepada anak-anak saya. Walaupun katalah pemaju tu bermasalah, walaupun pemaju tu dah tak wujud lagi, dah kena gulung, tapi saya rasa memang saya tak akan berpindah daripada rumah ni, dan saya akan wariskan rumah ni kepada anak-anak saya pula selepas ni. Jadi kalau tuan perempuan berhajat macam tu, dah fikir dalam kepala memang tak nak pindah, tak nak jual rumah tu nanti, jadi bagi saya tak ada apa-apa isu besar pun kalau tuan perempuan nak beli rumah tersebut. Cuma barang diingat, bila geran individunya belum dikeluarkan, maka tuan perempuan hanya berpegang kepada dokumen yang kita panggil sebagai SPA, Sale Purchase Agreement, dan juga Deed of Assignment. Itu sahaja yang tuan-tuan perempuan ada sebagai jaminan, sebagai security yang mengesahkan yang tuan perempuan memiliki hartanah tersebut. Sebab gerannya belum keluar lagi dan kita tak tahu bila gerannya akan dikeluarkan. Jadi kalau dah nampak, tak apalah, saya nampak rumah ni memang rumah saya sampai saya meninggal nanti, dan saya ada cash ni, dan saya dapat good deal, saya dapat rumah ni murah, dan saya takkan jual lagi rumah ni kepada orang lain. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, masih lagi dipegang di bawah master title, tuan-tuan perempuan dah decide untuk beli juga rumah tu, terpulanglah. Tapi nasihat saya, kalau boleh elakkan, sebab proses nak tukar nama tu nanti ada masalah. Sebab geran belum dikeluarkan, kita tak tahu bila geran tu akan dikeluarkan, pemaju pun dah tak wujud lagi, dan bila geran tu akan dikeluarkan oleh pejabat tanah tu, katalah makan masa berpuluh-puluh tahun daripada sekarang. So end of the day, anak-anak kita ataupun cucu kita yang kita tinggalkan nanti tu tak dapat nak pegang geran rumah tu, hanya berpegang pada Deed of Assignment ataupun SPA yang kita tandatangani saja tadi. Itu yang kesulitan yang kita bakal hadapi nantilah. Kalau beli nanti susah nak jual balik. Poin yang ketiga. So betul, ada betulnya apa yang saya tuliskan di situ, tapi tak semestinya. So bila kita beli hartanah yang berstatus master title tadi, kita kena pastikan wujudnya pemaju boleh dihubungi, dan proses untuk mendapatkan geran strata ataupun geran individu tu telah berlaku, cuma memakan masa ataupun menunggu geran individu tu dikeluarkan oleh pejabat tanah. Kalau kita dah confirmkan perkara tadi tu, pemajunya boleh dihubungi, tak ada apa-apa masalah, dan geran tu dalam proses untuk dikeluarkan oleh pejabat tanah, jadi bagi saya tak ada isu pun. Kalau beli tu, nanti kalau kita plan nak jual balik tu, tak ada isu sebenarnya. Boleh teruskan. Right? So yang keempat, kos jual beli jadi lebih tinggi. Ada betulnya dan ada tak betulnya di situ.
kos jual beli untuk hartanah yang berstatus master title ni sebenarnya akan jadi lebih tinggi sekiranya hartanah tersebut pemajunya telah pun bankrupt ataupun telah pun digulung. Kalau pemajunya masih wujud, kosnya lebih kurang sama je macam hartanah yang berstatus individual title. So bila kita kena faham bila buat dokumentasi perjanjian jual beli untuk hartanah yang berstatus master title ni, kita perlu menandatangani dokumen tambahan yang dipanggil deed of assignment. Dulu saya pernah cerita dalam rancangan live saya, dalam kelas online saya beberapa hari yang lepas, untuk pindah milik, daripada nama penjual kepada nama pembeli, dokumen yang kita gunakan selain daripada SPA ataupun Sale and Purchase Agreement, untuk hartanah yang berstatus master title ni, kita ada dokumen tambahan yang kita panggil sebagai deed of assignment. Deed of assignment, surat ikatan serah hak. Kalau dah ada geran individu, kita tak pakai deed of assignment, kita pakai dokumen pindah milik tu, borang MOT ataupun Memorandum of Transfer, ataupun borang 14A. Itu kalau misalkan kita dah ada geran individu lah. Jadi untuk kos bagi orang yang membeli hartanah master title, yang dipegang di bawah master title tapi pemajunya masih wujud dan belum digulung, kosnya lebih kurang sama je macam tuan-tuan perempuan beli hartanah yang berstatus individual title. Lebih kurang sama je. Tapi bagi hartanah yang pemajunya dah digulung, kosnya akan jadi tinggi berbanding dengan pemaju yang masih wujud. Kenapa? Dan kos yang saya sebutkan lebih tinggi ni perlu ditanggung oleh siapa tahu? Perlu ditanggung oleh penjual, bukan pembeli. Bukan tuan-tuan perempuan sebagai pembeli yang kena tanggung, tapi penjual yang kena tanggung. Yang mana kos yang kita masukkan di situ adalah kos administrative cost, administrative cost yang perlu dibayar kepada liquidator. Jadi dalam surat yang liquidator tuliskan kepada peguam untuk membenarkan proses pindah milik ataupun penjualan tersebut, biasanya liquidator akan mengenakan admin charges lah. Admin charges yang perlu dibayar, yang mana penjual yang perlu keluarkan kos tersebut untuk dibayar kepada liquidator. Jadi kalau berlaku keadaan macam tu, then betul yang poin nombor 4 tadi tu, kosnya jadi lebih tinggi, tapi bukan ditanggung oleh pembeli, ditanggung oleh penjual. Alright. So, poin seterusnya, berisiko sebab geran individu tak keluar lagi. Mungkin jika pemajunya bermasalah dan diambang penggulungan. Alright, so kalau katalah geran individunya belum dikeluarkan lagi, master title, so macam yang saya beritahu tadi, kita perlu buat checking, kita perlu buat pemeriksaan daripada pemaju hartanah tersebut, nak tahu status kat mana sebenarnya status untuk pengeluaran geran individu tu. Kalau kita dah buat checking, pemaju dah beritahu it's on the way, still ada beberapa bulan lagi untuk dapatkan geran individu tersebut. Jadi bagi saya, kita tak perlu nak risau sangat lah. Tapi kalau misal kata kalau katalah kita kontak pemaju tu dah kena gulung, dan proses untuk keluarkan geran ni pun pemaju tu tak buat apa-apa pun lagi, yang liquidator yang take over in charge of developer punya business tu pun tak buat apa-apa lagi. Jadi itu tuan-tuan perempuan perlu ambil perhatian dan cuba elakkan beli hartanah yang macam tu. Right, so maknanya dalam keadaan sekarang ni, kalau katalah tuan-tuan perempuan ada option yang lebih baik, maka pilihlah hartanah yang memang dah ada geran individu. Elakkan daripada beli geran master title tadi. Kalau tak ada option dan tuan-tuan perempuan dah pun study risk yang perlu tuan-tuan perempuan tanggung, yang macam yang saya dah terangkan tadi tu daripada awal, dan tuan-tuan perempuan boleh bear the risk, boleh menanggung risk tersebut, risiko tersebut, tuan-tuan perempuan rasakan memang tak ada masalah lah, aku boleh tanggung semua ni, so aku boleh hadap semua ni nanti. So kalau dah macam tu, dah check, dah pastikan semua risiko yang ada tu tuan-tuan perempuan sanggup untuk hadapi,
dan tak ada masalah, boleh teruskan. Teruskan je pembelian dengan hartanah yang berstatus master title ni tadi. Alright. So point yang terakhir, elakkan beli jika pemaju telah digulung, under liquidatorship, sebab prosesnya agak tedious dan memakan masa yang panjang. So point yang terakhir ni pun sebenarnya saya dah kupas, saya dah ulas dalam rancangan live saya yang sebelum ni, dan juga apa yang saya dah ceritakan awal-awal tadi. Bila pemaju dah kena gulung, untuk pindah milik ni memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding dengan pemaju yang masih wujud. So under liquidatorship ni ada kos yang kita perlu bayar kepada liquidator tersebut, untuk vetting fees, untuk admin charges, untuk dia punya macam-macam perkara lah. Dan biasanya kos yang dikenakan tu ranging from 1 to 1.5%, 1% hingga 1.5% daripada harga jualan yang kita nak jualkan tanah tersebut. Katalah kita nak jual tanah tersebut, harga yang kita nak jualkan tu lebih kurang dalam 200,000, maka kita perlu sediakan kos tambahan lebih kurang dalam 3,000 lagi, 3,000 lagi untuk kita bayar kepada liquidator. Itu memang kata apa, perlu ditanggung oleh penjual lah, dalam kes-kes yang macam apa ni tadi tu lah. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Slide yang saya kongsikan tadi tu ada apa ni pertanyaan daripada tuan-tuan puan semua. Jadi kesimpulan yang saya nak buat di sini, tak apa, sementara saya nak sampaikan kesimpulan ni, kalau ada pertanyaan boleh terus letakkan di ruangan komen. Kesimpulan yang saya nak beritahu di sini adalah berdasarkan kepada pengalaman saya, berdasarkan kepada kes-kes yang terdahulu yang saya pernah buat. Kalau boleh, tuan-tuan perempuan, nak beli hartanah master title ni, tuan-tuan perempuan perlu selidik semua perkara yang telah saya nyatakan tadi. Check dulu master title ni. Yang penting tuan-tuan perempuan sebagai pembeli, bakal pembeli, perlu check dulu status pemajunya masih wujud ke tidak, pemaju tu boleh buat pindah milik secara direct transfer ke tidak, status grant individunya, sama ada dalam proses nak dikeluarkan oleh pejabat tanah ataupun tak tahu bila nak dikeluarkan oleh pejabat tanah. Dan kalau pemaju tu dah digulung, maknanya risiko-risiko yang tuan-tuan perempuan perlu hadapi bila pemaju dah kena gulung. Loan mungkin susah nak dapat, tak semua bank yang akan bagi financing, sebab pemaju dah kena gulung ni biasanya projek-projek tu akan disenarai hitamkan. Jadi bila tak dapat nak buat financing tu, memang tuan-tuan perempuan perlu sama ada bayar, beli secara cash, ataupun mungkin terpaksa buat loan lain lah, finance buat personal loan ke dan sebagainya. Tak boleh nak buat mortgage financing kan. Jadi itu antara perkara-perkara yang tuan-tuan perempuan perlu perhalusi dan buat keputusan. Dah buat due diligence, dah buat checking, dah nampak dia punya risiko tu macam mana. Jadi end of the day, bila dah fikirkan semua perkara tersebut dan dah kenal pasti status pemajunya macam mana, urusan untuk pindah miliknya macam mana, macam yang saya dah terangkan tadi tu, keputusan tu di tangan tuan-tuan perempuan semualah. Jadi saya cuma menyampaikan, dan saya tidak mengatakan yang hartanah master title ni perlu dielakkan 100%. Tidak, boleh beli sekiranya tidak ada apa-apa masalah yang besar macam yang saya terangkan tadi lah. So itu saranan saya. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, apa-apa soalan, saya buka, open to the floor untuk tuan-tuan perempuan bertanyakan soalan tuan-tuan perempuan kepada saya berkenaan dengan topik yang kita dah discusskan tadi. Alright? So ada apa-apa soalan? Setakat ni faham ke faham? Ataupun penerangan saya tu kurang jelas, so boleh tolong tuliskan. Kalau faham, tolong tuliskan di situ faham. Kalau rasanya tak faham, kurang jelas penerangan saya tu, boleh tolong tuliskan di ruangan komen tu kurang faham. Jadi saya boleh highlightkan balik, saya boleh repeat balik apa yang saya terangkan tadi tu. Saya minta tolong. Pak Izzah, macam mana Pak Izzah? Faham ke? Amirul faham, Amirul? Tuan Asrul Sani boleh faham dengan apa yang saya terangkan tadi? Tuan Razman, semua ada lagi ke ni? Tuan Jai, Tuan Jai mesti fahamnya ni, lawyer Soho di Kota Baru ni, mestilah faham. Tuan Azwan Detik Hartanah, Tuan Khairul Rizal, saya sebut je nama-nama yang saya nampak yang lalu lalang dekat saya punya wall ni. Siapa-siapa yang ada pertanyaan, silakan, kita buka, open to the floor untuk bertanya.
Tak ada siapa nak tanya ke? Faizal kata dah faham kat situ. Yang lain-lain macam mana? Kalau tak ada siapa nak tanya ni, ajaib ni. Pelik bin ajaib. Sebab saya rasa topik ni agak berat juga nak bagi faham tu. Tuan Haji Wahab pun ada. Terima kasih Tuan Haji. Dah faham Tuan Haji. Okay, Alhamdulillah. So topik ni memang sebenarnya nak menerangkan topik ni, kalau saya dalam kelas online saya risau. Saya risau. Saya takut nak bagi gambaran tu, takut orang tak nampak. Tapi Alhamdulillah lah, dengan penerangan tu saya tengok boleh faham. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Asrul. Okay, proses permohonan pemaju dengan individu lot lidi sama ke? Okay, lot lidi. Alright. Lot lidi ni, istilah lot lidi ni tuan-tuan puan nampak macam mana sebenarnya? Okay, kalau nak ditakrifkan okay, kita kena faham kebanyakan yang buat lot lidi adalah tanah pertanian. Perasan tak? Tanah-tanah lot lidi ni kebiasaannya tanah pertanian yang berada di pinggir-pinggir bandar ataupun di kawasan kampung. Jadi penjual ni bila dia nak jual tanah lot lidi, sebenarnya lot lidi ni tak boleh dipecahkan geran tu. Tak boleh dipecahkan geran. Dalam kanun tanah negara ada menyebut tanah pertanian tak boleh kurang daripada 1 ekar. Sekurang-kurangnya tanah pertanian tu mestilah 1 ekar, barulah dikonsiderkan untuk 1 geran. Okay, so maknanya geran, kalau katalah tanah tu 1 ekar tapi orang yang jual tu dia pecah-pecahkan jadi lot lidi, sebenarnya tak boleh nak pecahkan pun. Geran tu memang tak boleh dipecahkan selagi mana dia tidak mengubah status pegangan daripada pegangan status pertanian kepada status untuk pembangunan ataupun perumahan lah. So bila tak tukar lagi status tu, masih lagi status pertanian, barang diingat, tanah berstatus pertanian ni memang kena sekurang-kurangnya 1 ekar. Itu memang dah termaktub di dalam kanun tanah negara. Jadi kalau Faiza tanya tu, proses permohonan pemaju dengan individu lot lidi sama ke? Okay, so maknanya kalau lot lidi tadi tanah tu pemaju buat atas tanah pertanian, kalau Faiza nampak dia buat atas tanah pertanian, definitely dia tak boleh nak pecahkan lot selagi mana dia belum ubah syarat kegunaan tanah tu daripada tanah pertanian kepada tanah pembangunan. Dia kena buat ubah syarat dulu, barulah dia boleh pecahkan lot tu menjadi lot-lot. Katalah dia buat rumah teres ke, dia buat rumah semi-D ke, barulah dia boleh pecahkan kepada lot-lot yang untuk setiap unit tersebut. Okay, right. So bila buat tanah saya rasa saya pernah kupas tentang isu lot lidi ni. Kalau nak, nanti saya boleh buat satu kelas khusus, satu topik khusus untuk kita bincangkan tentang tanah lot lidi ni. Okey, kalau saya boleh recap balik apa yang saya pernah sampaikan dulu, even dalam satu posting saya panjang lebar saya tulis dalam posting tu di Facebook page Tanah Danda lah. Berkenaan dengan tanah lot ini, saya dah bagi amaran kepada tuan-tuan perempuan yang berhasrat untuk membeli tanah lot lidi. Tanah lot lidi ni maksud dia nama tuan-tuan perempuan dalam geran tersebut tak appear langsung. Katalah tanah tu ada seekar. Dalam tu tuan tanah tu dia pecahkan lot, katalah seekar tu dia pecahkan kepada 10 lot. Tapi seekar 10 lot macam kecil sangat. Seekar tu katalah 4 lot. Ada 4 lot. Jadi nama tuan-tuan perempuan dalam geran tu tak wujud. Nama dalam geran tu hanyalah nama pemilik asal tu. Nama pemilik asal. Maknanya kita nak pegang, tak ada apa-apa dokumen yang kita pegang. Kita cuma mungkin kita boleh pegang tu SMP saja. SMP tu pun dia hanya menyatakan okey, 1/4 bahagian daripada lot ni dipegang oleh nama anda. Okey, nama siapa yang beli rumah tadi itulah. Tapi yang satu jadi masalahnya di situ, bila kita beli lot lidi, sebenarnya sempadan tanah tu, sempadan tanah dan juga kedudukan rumah kita tu kat mana. Okey, katalah ada 4 orang. 4 orang ni dia boleh claim yang ni saya punya, yang ni saya punya, yang ni saya punya. Katalah kita dah berpakat. Okey, tak apa, ni semua musyawarah, ambil berkat, semua insya-Allah tak ada apa masalah, semua sepakat. Kita ni mungkin yang masih hidup ni, sebagai yang kata pembeli yang pertama ni, mungkin tak ada apa masalah, kan? Sebab kita mungkin dah bersepakat. Tapi katalah perkara yang kita tak nampak 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, mungkin masa tu kita dah tak ada, yang tinggal cuma anak cucu kita. Zaman anak cucu kita tu nanti dia orang bertelagah pula. Okay, apa hal pula kau punya tanah kat depan, aku punya tanah kat belakang, sedangkan nama dalam geran tak ada pun.
kan. Nama dalam geran ni tak ada pun, tak tunjuk pun you punya lot dekat mana, I punya lot dekat mana, kan. So mungkin pada masa tu ada percanggahan pendapat, ada pertelagahan kat situ. So bila berlaku pertelagahan kat situ, tak ada dokumen yang boleh berpegang. Nak pegang SMP tu, sebenarnya SMP tu tak menyatakan pun tanah tu lotnya kat mana, yang dipegang di bawah nombor geran sekian-sekian, memang tak ada. Sebab memang tak ada geran pun, masih dipegang di bawah lot lidi, kan. Jadi soalan Faizal tadi tu, okey, kalau ni pecah lot boleh faham insya-Allah, sebabnya cara kod simple. Dalam komunikasi rakan-rakan baru senang nak faham, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kalau 5 ekar lebih, right. So kalau 5 ekar lebih, okey, perkara pertama yang Faizal kena bagi tahu dengan pemaju tadi tu, kena ubah syarat. Ubah syarat kegunaan tanah daripada pertanian, ubah syarat jadi tanah pembangunan. Kalau ubah syarat, then tak ada masalah. Dia nak pecahkan lot tu, berapa banyak lot pun, bergantung kepada persetujuan ataupun pengesahan ataupun kebenaran daripada pejabat tanah lah. Okay. So bila dia masih lagi tanah pertanian, kalau ada 5 ekar, dia boleh pecahkan pada 5 je, 5 lot sahaja. Maknanya satu lot tu mesti sekurang-kurangnya 1 ekar. Sebab benda tu tak boleh diubah. Benda tu memang dah ada dalam kanun tanah negara. Lot pertanian, untuk tanah pertanian sekurang-kurangnya mesti 1 ekar. Sekurang-kurangnya mesti 1 ekar. Okay, jadi kalau ada 5 ekar, dia boleh pecahkan jadi 5 lot untuk tanah pertanian lah. Tapi kalau dia nak pecahkan jadi projek perumahan, rumah teres ke, rumah semi-D ke, jadi dia kena ubah syarat dulu. Daripada tanah pertanian, dia kena ubah syarat kegunaan tanah tu kepada tanah pembangunan, baru dia boleh buat lebih daripada tu. So tukar status dulu. Okay, betul. Faham tuan dengan thanks info ilmu English. Okay, terima kasih. Sama-sama. Acong Rosli, kalau developer benarkan direct transfer to new buyer, MOT tu dibayar oleh pembeli yang baru atau ditanggung oleh penjual? Okey, kalau dia benarkan buat direct transfer, buat direct transfer maknanya daripada nama pemaju terus kepada nama pembeli yang baru. Dalam MOT tu, dalam borang 14A tu akan dinyatakan 2 bahagian. Ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama di bungkusan hadapan MOT ataupun borang 14A tu, kalau tuan-tuan tengok kat bahagian depan tu, dia ada balasan. Ada ruangan balasan yang kita kena nyatakan. Kalau misalnya kita buat 14A untuk buat direct transfer ni, dekat bahagian balasan tu, lawyer kena masukkan satu persatu, kena takrifkan balasan tu macam mana. Balasan tu macam mana. So maknanya, katalah kat situ bahagian jadual yang bawah tu dia akan tulis melalui perjanjian jual beli bertarikh 1/1/2010 di antara pemaju dengan Ali. Ali telah beli daripada pemaju hartanah tersebut pada harga RM100,000. Melalui perjanjian jual beli bertarikh 1/4/2020, Ali telah menjual hartanah tersebut kepada Abu pada harga RM200,000. Jadi untuk tujuan nak stamping, nak bayar stamp duty untuk yang pindah milik secara direct transfer ni, yang menanggungnya adalah pembeli. Yang menanggungnya adalah pembeli. Itu untuk pindah milik. Borang MOT yang direct transfer tadi, yang menanggung stamp duty adalah pembeli. Sebab apa? Dia buat direct transfer daripada nama pemaju, terus bypass nama penjual, dia terus kepada nama pembeli yang baru, nama Abu tadi tu lah. Jadi dalam kes ni Abu yang kena bayar stamp duty lah. Tapi urusan untuk dapatkan direct transfer punya consent ataupun nak dapatkan status confirmation letter daripada pemaju ni tadi, urusan tu perlu ditanggung oleh penjual. So tuan-tuan dan puan perlu fahamkan, nak dapatkan surat confirmation daripada pemaju, kos tu perlu ditanggung oleh penjual. Kalau sekiranya pemaju meletakkan syarat dalam confirmation letter tersebut, saya sebagai pemaju, saya boleh nak buat pindah milik secara direct transfer daripada nama pemaju terus kepada nama pembeli yang baru. Tapi ada kos di situ. Katalah kos tu diletakkan oleh pemaju kata kena bayar administrative cost kepada pemaju tu RM500. Jadi yang menanggung membayar RM500 di situ adalah penjual. So faham tak? So Tuan Acong boleh nampak kalau nak buat pindah milik, MOT stamp duty-nya dibayar oleh pembeli. Tapi untuk proses nak dapatkan pemaju punya kebenaran ataupun nak dapatkan confirmation letter daripada pemaju untuk buat direct transfer tadi, kos yang dikenakan oleh pemaju tu ditanggung oleh penjual. So saya harap saya dah menjawablah soalan Tuan Acong. Boleh faham ke Tuan Acong? Kalau kata tak faham tu, mungkin boleh beritahu dengan saya.
Okay, faham Tuan. Oh, Syamsul Hafiz. Lama tak nampak Syamsul. Sihat Syamsul? Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay, buat Zazul, adakah master title itu adalah DOA, Deed of Assignment? Tak, master title bukan Deed of Assignment. Master title tu adalah geran induk. Yang dipanggil yang dipanggil Deed of Assignment tu adalah dokumen untuk pindah milik. Kalau katalah sekarang ni hartanah tu dipegang di bawah master title, Tuan Abot mungkin nampak sekarang ni pindah milik tu dibuat nak buat pakai borang 14E ataupun borang MOT, dia tak boleh nak buat pindah milik pakai MOT, sebab MOT ni hanya untuk individual title ataupun geran strata yang ada. Jadi untuk menggantikan MOT tadi, kita pakai dokumen yang kita panggil Deed of Assignment. Jadi Deed of Assignment ni kita takrifkan sebagai instrumen yang digunakan ataupun dokumen yang kita gunakan. Okay. Kalau dah ada geran individu, instrumen yang digunakan adalah borang 14A ataupun MOT. So sekarang ni isu dia masih lagi belum ada individual title, dia masih lagi dipegang di bawah master title. Jadi di bawah master title kita tak boleh nak sign MOT. Kita nak sign MOT ni kena dah ada geran individunya lagi, kan? So sekarang ni geran individu pun tak ada. Jadi kita nak sign MOT tu, kita tukarkan MOT tu jadi Deed of Assignment. Deed of Assignment untuk pindah milik daripada nama kita sebagai penjual kepada nama pembeli yang baru sebagai pemilik baru lah. Itu dokumen instrumen yang kita gunakan. So Deed of Assignment ataupun DOA ni adalah instrumen, dia bukannya master title tu. Okay, saya harap Tuan Abot faham dengan apa yang saya terangkan tu. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Terima kasih semua. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan semua untuk join rancangan live kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan puan yang telah sudi sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain, dan tarik seramai mana yang boleh untuk join kita untuk sama-sama berdiskusi, berbincang tentang isu master title ni. Jadi saya harapkan apa yang saya telah kongsikan tu memberi manfaat kepada semua, dan apa-apa kesilapan, apa-apa terkasar bahasa di pihak saya tu, saya minta maaf banyak-banyak lah, dan janganlah disimpan di dalam hati. Okay, alright, terima kasih. Okay, dah faham. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah, kita jumpa lagi esok untuk topik-topik selanjutnya yang mungkin boleh kita bincangkan bersama. Okay, dan untuk kesekian kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, dan saya mendoakan kesejahteraan semua dalam fasa COVID-19 yang sangat-sangat mencabar, dan duduk kat rumah, jaga kesihatan baik-baik, dan insyaAllah kita doakan supaya segala urusan kita dipermudahkan dan rezeki kita dimurahkan. Alright, itu saja untuk saya perkongsian saya pada pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.